Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Pengerusi kita, Tuan rumah kita pada malam ini. Saya hormati teman-teman pimpinan bersama dengan kita daripada UMNO dan juga Barisan Nasional, Datuk Arifin Man, Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Kedah, dan juga Datuk Seri Kamal Amir ataupun Datuk Seri Amir Hijaz. Selalu tengok dekat TikTok je. Rajin saya tengok dia ni. Macam orang muda dia. Tapi muda lagi ni. So, saya seronok tengok di TikTok. Orang muda kena tertinggal juga dengan dia. Lama dah. Saya tengok daripada pilihan raya dulu. Rajin. Sedap dia ulas. Masa tu sedap juga dia kirai kita. Teman-teman pimpinan Pakatan Harapan, mana dari saudara Senator Yang Berhormat Senator Hasbi Muda, Tuan Amanah Nasional, dan juga Yang Berhormat Seri Gading kita, Yang Berhormat Tuan Haji Aminul Huda, dan juga semua kepimpinan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, dalam Barisan Nasional, terutamanya UMNO, dan semua yang hadir pada malam ni. Pertamanya saya panjatkan rasa syukur. Alhamdulillah saya diberikan sejam. Sebenarnya saya nak 2 jam. Jadi saya bersyukur pada hari ini ada di Kemamang pada hari ini, kerana sempena dengan pilihan raya kita, pilihan raya kecil di Parlimen P040 di Kemaman ini. Dan kita tahu bahawa pilihan raya ini memanglah tak sepatutnya ada pilihan raya kecil, tapi di Terengganu ni banyak pilihan raya kecil ini, di Parlimen Kuala Terengganu, Parlimen Kemaman, kerana jelas daripada keputusan mahkamah itu, maka wang telah digunakan untuk memastikan keputusan pilihan raya. Jadi yang dulu kata parti best itu tak best juga, tidak bersih dan juga stabil lagi lah, tak stabil hari ini. Jadi kalau kita lihat, kita tahu bahawa hari ini adalah antara perkara penting yang berlaku dalam dunia kita. Semua orang ada kesedaran tentang peperangan di Palestin. Kita tahu bahawa hari ini lebih daripada 13,000 korban. Kebanyakannya antaranya adalah wanita dan kanak-kanak. Kalau kita lihat 13,000 korban. Dan kalau kita tengok kerosakan rumah lebih lagi pada 225,000 kerosakan rumah. Dan kalau kita tengok hilang tempat tinggal lebih daripada 40,000 rumah hancur, tak ada tempat tinggal. Jadi kita boleh tengok kerosakan yang besar kepada Gaza itu sendiri dan kepada Palestin. Dan jangan kita lupa dalam kita membaca sejarah Palestin ini, mungkin sebahagian kita lahir-lahir dengar sejarah Palestin. Tapi kalau kita tengok Palestin ini, kalau kita tengok kadang-kadang di YouTube, kalau kita tengok di TikTok tu kita pelik. Ramai juga orang Yahudi yang bakar bendera Israel tu, kadang-kadang kita pelik, macam mana cerita Palestin ini? Kalau kita lihat negara Israel ini ditumbuhkan daripada gerakan pengganas Yahudi itu sendiri. Jadi kalau kita tengok tahun 1907 ada satu nama gerakan dipanggil istilah dia dipanggil Gero, Balfour, ataupun istilahnya Balfour yang selalu disebut. Kalau istilah yang selalu kita tengok tu Gero. Kalau kita tengok gerakan ini adalah gerakan pengganas 1907. Jadi inilah gerakan yang memulakan gerakan-gerakan untuk melakukan keganasan. Dan gerakan ini dia ada moto. Moto dia diambil daripada seorang penyair Yahudi daripada Belarus. Dia punya moto adalah daripada darah dan api kita hancur, dan dengan api dan darah juga kita akan bangkit. Sebab itu kalau kita tengok di Palestin itu, Israel ini tidak pernah lepas daripada apa? Daripada darah dan juga api. Dan daripada api dan juga darah. Daripada 1907 akhirnya dia lahir satu gerakan dipanggil Haganah. Daripada Haganah itulah lahirnya apa yang kita hari ini kita tengok tentera-tentera
Zionis Israel ini. Israel Defense Forces itu, IDF itu. Sebab itu Haganah itu dalam bahasa Hebrew, tapi dalam bahasa sebenar dipanggil the defense. Ni orang pertahanan ni dia fahamlah. Jadi hari inilah itu adalah gerakan pengganas. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok berlaku isu Palestin ini, satu dunia. Tak kira orang Islam, orang bukan Islam, kalau kita tengok di London saja hampir 300,000 orang. Negara kita pun tak sampai, paling tinggi itu yang kita buat himpunan 30,000 orang. Tapi kalau kita tengok di kota London saja, di Spain saja, hampir 200,000 orang bergerak. Dan kalau kita tengok sehinggakan usaha kita di Malaysia ini, ya, kita berdoa satu usaha, tetapi kita sebagai kerajaan, kita kumpulkan lebih daripada 100 juta dan sebahagiannya hari itu dah disalurkan kepada Gaza itu melalui Mesir supaya bantuan dari segi makanan dan juga kesihatan itu, perubatan itu diberikan keutamaan. Di samping kalau kita tengok peranan Perdana Menteri kita di mana-mana, apa saja forum tak terlepas daripada sama ada OIC, dari sama ada Liga Arab, di PBB sendiri, hatta berdepan dengan Presiden Biden itu. Presiden Amerika itu dia perkatakan juga tentang peranan dunia. Boleh tak dunia ini melihat saja pembunuhan yang berlaku di Gaza itu. Sebab itu hari ini kita boleh lihat hasil daripada tekanan dunia hari ini adalah 4 hari gencatan senjata. Tapi kita tahu bahawa Gaza, rakyat Palestin mahukan kemerdekaan. Sebab itu kalau orang tanya apa kemenangan utama rakyat Palestin, sebenarnya antara cabaran paling besar kepada rakyat Palestin itu apabila Israel Yahudi ini, Zionis ini, hari pun dah hujan masuk ke dalam. Kalau Zionis ini, kalau kita lihat, dia perkenalkan the Great Israel itu. Dan itu cabaran paling besar. Antara yang dia bawa adalah dia rasionalkan balik. Rasionalisasi supaya negara-negara di dunia ini iktiraf dia. Jadi kalau tak ada penentangan itu, akhirnya dia akan dapat pengiktirafan daripada dunia. Dengan peperangan ini, dengan usaha yang dilakukan oleh rakyat Palestin mahu mengembalikan balik negara dia, akhirnya semua negara-negara yang dulu mengiktiraf Israel ini sudah mula menarik balik pengiktirafan mereka. Dan kita doakan agar saudara-saudara kita dan rakyat seluruh dunia di atas nama kemanusiaan akan terus menyokong perjuangan rakyat Palestin. Untuk apa? Untuk mereka membebaskan bukan sahaja Palestin, tetapi membebaskan juga kiblat pertama kita, iaitu Al-Aqsa itu sendiri. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, hari ini kita tahu bahawa kita di pilihan raya kecil, Kemaman ini. Dan tadi pun bila saya duduk di media-media itu, ada media yang bertanya kita tentang apa peranan kerajaan hari ini. Dan bagaimana peranan ini sebenarnya dirasai oleh rakyat. Kita tahu bahawa kita kerajaan 1 tahun. Dan perkara paling penting kepada kerajaan ini adalah dalam tempoh 1 tahun ini, alhamdulillah kita berjaya menstabilkan balik politik negara kita. Itu yang paling penting. Politik tak stabil ini, kalau ikut perangai Perikatan Nasional Bersatu PAS ini, kaedah politik tak stabil ini, yang beri kesannya adalah kepada rakyat. Bukan kami ahli parlimen, tak. Pertukaran demi pertukaran kerajaan ini, keputusan tak boleh dibuat. Perancangan pembangunan tak boleh dibuat. Peruntukan-peruntukan kepada rakyat itu suka nak disalurkan. Kenapa? Kerana menteri sentiasa bertukar, Perdana Menteri sentiasa bertukar. Politik tak stabil ini akan beri kesan kepada rakyat. Kita boleh rasa 3 tahun yang lalu. Sebab itu model politik ini tak boleh kita pakai. Tapi jahatnya Perikatan Nasional ni, bila kita buat kerajaan perpaduan, Perikatan Nasional ni bersatu dengan PAS ni bukan tak diberi peluang, diberi peluang. Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dah bagi peluang kepada dia. Tan Sri Muhyiddin sendiri tulis, dia sendiri tulis, tidak bersetuju dengan kerajaan perpaduan itu. Tangan dia sendiri. Kerana apa? Kerana dia rasa dia boleh gunakan politik khianat sebelum daripada ini. Orang yang paling dia khianat dia kepada UMNO lah. UMNO adalah menjadi mangsa pengkhianatan paling besar dalam politik ini. Sebab itu luka yang paling besar bukan Pakatan Harapan. Luka paling besar adalah pada UMNO. Sebab itu kalau kita lihat kejayaan besar kita 1 tahun, hasil daripada kerjasama kita,
Hasil daripada perpaduan kita adalah apa? Adalah kita berjaya menstabilkan politik ini. Sebab itu bila kerajaan stabil, apa yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, perkara paling pertama sekali adalah dia pastikan bahawa negara kita ini kembali diyakini oleh pelabur-pelabur asing. Ya, dia banyak habiskan masa jumpa pelabur itu, pergi China cari pelabur, pergi Amerika cari pelabur, berikan keyakinan kepada pelabur-pelabur utama dalam dunia ini datang ke Malaysia. Nak bina keyakinan ni bukan senang. Hantar seorang menteri belum tentu pelabur. Saya tahulah. Kalau ketua menteri tak pergi mana-mana negara tu, orang tak percaya. Hantar EXCO, dia tak percaya. Dia mesti ketua menteri tu pergi. Menteri besar pergi. Tapi kalau bagi negara, dia mesti Perdana Menteri. Sebab itu dia ambil masa 1 tahun ini banyak perkara-perkara yang terlibat dengan pelaburan. Dia bawa menteri luar, bawa menteri MITI, Tengku Zafrul sendiri, untuk pastikan apa? Untuk memberikan keyakinan bahawa pelaburan perlu ada, kerana pelaburan cukup penting bagi memastikan bahawa anak-anak kita ada pekerjaan. Bagi memastikan ekonomi kita boleh meningkat. Sebab itu kalau kita lihat dari segi perkara paling asas di samping pelaburan itu, perkara pertama, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, antara yang dia sebut, yang dia berikan keutamaan, adalah kalau kita lihat adalah tentang miskin tegar ini. Miskin tegar antara perkara paling teras. Sampai hari ini semua di parlimen itu bicara berapa miskin tegar yang ada. Ada berapa ramai lagi miskin tegar yang tak dapat dikeluarkan. Tapi dia daripada awal lagi dia sebut tentang Malaysia mesti keluarkan rakyat daripada miskin tegar. Sebab itu keutamaan dia adalah untuk memastikan golongan miskin tegar ini dibantu dalam negara kita. Ini antara perkara paling teras dia. Sebab itu kalau kita lihat dalam bajet kita, antara keutamaan kerajaan kepada rakyat hari ini memang bagi bantuan keuangan. Sumbangan tunai rahmah itu. Saya tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dulu, tu Dr. Mahathir, dia kata dia tak suka rakyat ni diberi dalam bentuk tunai. Macam tak mendidik rakyat ini. Tapi saya beritahu, suasana hari ini, selepas kita daripada COVID ini, memang rakyat perlukan bantuan tunai ini. Simpanan kita dalam KWSP dah dikeluarkan lebih daripada 100 bilion ringgit. Simpanan-simpanan rakyat ini sudah dikeluarkan daripada simpanan-simpanan dia. Ya, kita rasa Perdana Menteri dulu bagus. Yang ke-8 itu. Bagi keluarkan simpanan KWSP. Tapi simpanan itu adalah simpanan kita. Masalah kita, boleh tak kita keluarkan lagi? Apa yang tinggal pada kita? Sebab itu cara Perdana Menteri adalah lihat balik kemampuan kewangan kita, tingkatkan sumbangan tunai kepada rakyat. Tahun hadapan hampir 10 bilion ringgit. Lebih daripada 10 bilion akan kita belanjakan untuk kembalikan balik sumbangan tunai itu kepada rakyat. Ini wang kerajaan, bukan wang simpanan rakyat. Dan buat masa ini selepas daripada COVID, memang kita harus berikan penumpuan itu untuk membantu rakyat. Sama ada dia miskin tegar, dia miskin, maupun dia golongan B40 itu sendiri. Saya fikir ini cukup membantu buat masa ini. Sebab itu kalau kita lihat di kerajaan Madani ini, antara perkara yang kita berikan keutamaan adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan rakyat. Sebab itu macam saya di Kementerian Pertahanan. Tahun ini Kementerian Pertahanan antara kementerian ketiga dapat bajet tertinggi. 19.7 bilion ringgit. Hampir 20 bilion ringgit. Kenaikan 2 bilion daripada tahun lalu. Antara benda yang kita berikan kepentingan dalam pertahanan ini adalah dua perkara. Pertama adalah tentang aset kita. Yang kedua adalah tentang anggota pertahanan kita. Kan saya sentuh tentang parlimen kita. Tapi saya beritahu memang negara, kalau kita nak selamat, nak jaga kedaulatan, aset kita mesti kukuh. Sebab itu saya, menteri saya, Tok Mat. Tahun ini dia buat banyak keputusan. Saya fikir kerajaan 3 tahun pun tak boleh nak buat keputusan. Tapi tahun ini dia buat banyak keputusan. Keputusan-keputusan penting untuk pastikan aset pertahanan negara kita benar-benar menjadi suatu aset yang boleh menjaga kedaulatan negara kita. Malaysia ni satu masa dulu memang orang kata orang cemburu dengan aset pertahanan negara kita. Tak ada orang lah berani nak melintas sepadan udara kita, nak menceroboh laut kita, apatah lagi nak menceroboh darat kita.
Sebab itu hari ini kita tahu banyak aset kita yang sudah usang. Sebab itu tahun ini kita buat keputusan-keputusan penting. Antaranya kita beli jet pejuang baru kita daripada Korea. Awal tahun hari itu pun kita dah sign tanda tangan, dah buat persetujuan kita untuk membeli 18 buah jet pejuang kita daripada Korea. Kita buat keputusan itu. Pemimpin dia memang kena buat keputusan. Sebab apa? Sebab ini masa depan kita. Nak beli kapal terbang ini bukan hari ini beli, besok boleh dapat. Atau kapal terbang lalu kita suka macam tu, kita beli macam beli kereta. Tak ada. Nak beli tu 4 tahun belum tentu boleh siap. Tahun 2026, 2027 kita akan mula dapat kapal terbang, mula hantar pada kita. Supaya apa? Supaya sebenarnya di Kementerian Pertahanan ni, rancangan masa depan tu, kalau udaranya dia rancang sampai tahun 2055. 2055 dia dah tahu dah apa aset yang perlu ada. Jadi tentera ni, pemimpin tentera ni, dia tak boleh tengok 5 tahun, 10 tahun. Dia kena tengok tu 25 tahun. 30 tahun akan datang. Kalau tentera laut, kita tahu bahawa kita ada banyak isu yang terkait dengan aset kita. Tapi tahun ini kita buat keputusan, bangunkan balik kapal perang kita. Kerana kita tahu apa? Kita bukan nak berperang, tapi kita nak pastikan bahawa kedaulatan sempadan kita itu terjaga. Dan orang tak boleh nak ceroboh. Sebab apa? Sebab laut kita ni, tengok laut Terengganu ni. Kadang-kadang kita tak sedar, negara kita ni negara maritim, keliling laut. Dan kita tak sedar bahawa sebenarnya kekayaan negara kita ni banyak daripada laut. Walaupun laut nampak berombak apa semua, minyak kat situ. Kapal dagang kat situ. Pelancongan kita daripada laut. Tapi yang paling penting juga, sumber makanan kita daripada laut. Kalau laut itu diceroboh, apa jadi pada negara kita? Minyak tak dapat. Pelancongan kita tak berani, orang nak datang. Sebab apa? Sebab takut kena kidnap. Takut lanun. Macam di Sabah itu. Macam tu juga dengan sumber laut. Kalau orang curi sumber laut kita hari-hari, apa jadi pada nelayan kita? Ini tugas kita. Sebab itu keamanan itu cukup penting. Kadang-kadang kita tak nampak, kita tidur lena. Tapi askar kita 24 jam. Sebilang masa. Jaga sempadan negara kita, udara, darat, laut. Untuk pastikan keselamatan kita. Begitulah juga kalau kita tengok. Kerajaan Madani ini antara yang tuan-tuan boleh bandingkan bajet dia. Untuk anggota pertahanan, rumah keluarga Angkatan Tentera. Tahun 2023, daripada bajet 2022, tahun 2023, kita bajetkan untuk repair rumah tentera ini 118 juta ringgit. Tahun ni bajet dia sebenarnya 118 juta. Tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia tambah 200 juta lagi. Repair rumah Angkatan Tentera. Tahun depan, kalau tahun ni bajet 118 juta, tahun depan bajet untuk repair rumah keluarga Angkatan Tentera 400 juta. Sebab apa? Sebab ini yang paling penting. Tentera ni dia ada dua. Satu dia ada aset, satu dia ada tenaga dia. Kalau aset baik tapi tenaga dia, moral dia rendah, ketenteraan tu pun tak boleh berjaya. Kalau kita tengok tentera-tentera Hamas itu, aset tak seberapa. Tetapi dia punya jiwa dia cukup kuat. Itu yang membolehkan kalau kita nak tengok mungkin Israel tu dilihat seolah-olah 10 kali ganda lebih kuat. Tapi boleh bertahan. Boleh berlawan. Boleh kembalikan kemerdekaan negara dia. Sebab itu dalam negara kita, anggota itu menjadi keutamaan kita dalam kerajaan ini. Sebab itu saya sebut kepada kita semua. Sebenarnya kalau kita tengok tanggungjawab kerajaan ini cukup penting bagi kita. Yang kedua saya nak sebut tentang kita ni, calon kita ini. Di Kemaman ini. Kita tahu bahawa kita beri seorang general. Ini 4 star. 4 star pun dia general, dia ada 3. Kalau kita tengok dia 4 star, Lieutenant General 3 bintang, Major General 2 bintang. Seorang tu lah. Brigadier General 1 bintang. Ini 1, 2, 3, 4 lah. Saya nak beritahu tuan-tuan, tadi adalah kawan-kawan duk tanya tentang general ni, tuan-tuan tak payah bincanglah pasal kepimpinan dia apa. Tak. Dia dah terbukti kepimpinan dia. Nak jadi general ni berkhidmat, kalau apa tak lagi jadi Panglima Angkatan Tentera ni lebih 40 tahun berkhidmat. Kalau kata dia nak pimpin ratus ribu orang dia pimpin.
Macam-macam perangai. Daripada private tu, macam-macam perangai, macam-macam batalion dia dah pimpin. Kalau nak kira berkorban, nyawa dia dah beri dah pada negara. Negara boleh ambil nyawa dia dan guna tenaga dia. Buatlah apa 40 tahun dia dah korbankan masa dia, tenaga dia, nyawa dia untuk negara. Tak payah ceritalah. Seorang general ini. Nak jadi general ni tahulah, kita kadang-kadang nak jadi sarjan pun bukan mudah. Bukan kata nak jadi general dengan tenaga dia. Jadi dari segi kepimpinan tak jadi isu. Dan saya pun rasa orang Kemaman sepatutnya berbanggalah. Sebab orang Kemaman ni lahirkan seorang jeneral. Di kalangan rakyat Kemaman, di kalangan rakyat Terengganu. Tak semua orang boleh dapat. Melaka pun saya tak pastilah. Tak pernah saya dengar ada jeneral lagi. Kalau ada dulu Laksamana. Hantua lah. Tu. Yang ada 5 orang Laksamana. Dia Navy. Tapi masa tu Navy yang kuat. Marine macam tu. Kan? Sebab kita laut masa tu. Undang-undang kita pun undang-undang laut. Jadi kalau kita lihat, saya beritahu tuan-tuan. Bila kita ada seorang panglima Angkatan Tentera, bekas panglima Angkatan Tentera ini jadi calon. Sepatutnya anak-anak muda terutamanya di Kemaman ini, sepatutnya inilah idola kita. Ini idola kita macam Menteri Besar Kedah tu. Sepatutnya inilah idola kita. Orang yang telah memberikan jasa yang besar, yang telah membuktikan apa yang telah diberikan kepada negara. Tak kiralah, jangan kira siapa beranilah. Jeneral ni memang pastilah dia berani. Sebab apa? Sebab saya beritahu Parlimen Kemaman ni majoriti 27,000 lah. Kalau tanya orang pun nak tanding free dia tak nak. Tapi oleh kerana ada jiwa seorang jeneral, 27,000 masa dia dinamakan calon, apa yang dia sebut? Apakah dia kata dia fikir menang? Apakah dia fikir, aku nak jadi wakil rakyat? Tak ada. Yang dia fikirkan, dia rasa dia sudah lebih 40 tahun sumbang kepada negara. Dia rasa ada dalam hati dia nak cakna kepada rakyat, terutamanya di Kemaman ini. Itu saja. Dan dia sebut, memang betul Panglima ni sebenarnya bawah tanggungjawab saya. Dia veteran. Saya ni ditugaskan oleh Tok Mat jaga veteran Angkatan Tentera. Sebab itu saya beritahu tuan-tuan, kalau kerana diri dia tak payah nak jadi calon ni. Apatah lagi nak jadi calon di kawasan yang majoriti kalahnya 27,000. Tapi saya beritahu tuan-tuan, jeneral tetap jeneral. Itulah jiwa seorang pemimpin. Bila diumumkan dia calon di Kemaman ini, Perikatan Nasional belum lawan lagi. Dia cari siapa yang boleh lawan jeneral ni. Dia tak jumpa. Dia pun cari jeneral juga. Lala dia cari jeneral negeri lah. Tu yang dia boleh carilah paling baik. Dia tak ada calon. Dia ada 5 orang calon. 5, 4 tak boleh. Lala dia cari yang paling baik. Dia terpaksa lawankan dengan Menteri Besar Negeri Terengganu. Apa maknanya? Maknanya jeneral ini daripada orang lihat tak ada peluang, hari ini dia bina peluang. Dan hari ini kita bekerja bukan kerana peluang, kita bekerja untuk menang. Saya ni Pakatan Harapan. Yang logo Harapan. Sebelah ni Barisan Nasional. Saya nak beritahu, Kemaman ni, kata Datuk Seri Zahid, memang kubu Barisan Nasional. Saya tak nafikan. Kemaman ini, majoriti orang sokong UMNO. Sebab itu Kemaman ini siapa nak menang, mesti dapat sokongan daripada UMNO. Memang betul. 27,000 itu. PRU yang ke-14. PAS menang 2,000 lebih majoriti. Macam mana boleh jadi 27,000? Sebab UMNO sokong PAS masa tu. Penyokong-penyokong UMNO menyokong PAS. Kalau UMNO sokong PH itu, PH menang. Saya beritahu UMNO parti kuat. Siapa dia sokong akan menang. Sebab itu UMNO kalau dia mahu menang, dia boleh kembali sokong UMNO, sokong Barisan Nasional dan jeneral kita ini akan menang.
Sampai air tu. Hujah betul baru sampai air. UMNO boleh menangkan siapa? Yang sokong bersatu. Yang bersatu nampak macam kuat dia tu. Bulan 3 nak ambil kerajaan. Bulan 6 nak ambil kerajaan. Bulan 8 nak ambil kerajaan. Ni bulan ni kalau menang Kemaman, menteri besar akan jadi menteri, Terengganu akan dapat menteri besar baru. Nak ambil kerajaan. Sebab itu saya beritahu tuan-tuan, UMNO boleh menangkan balik UMNO. Kita Pakatan Harapan ada 8,000 undi. 8,000 undi kita bagi komitmen. Kita suruh penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Kita telah buktikan di Simpang Jeram. UMNO buktikan di Simpang Jeram. UMNO buktikan di Pulai. Kita Pakatan Harapan buktikan di Pelangai. Kita buktikan kepada rakyat Malaysia, kita buktikan bahawa kerjasama kita memang boleh memenangkan kerajaan perpaduan ini. Boleh menang. Hari ini kita tunjukkan di Kemaman ini. Sebab itu kita jangan bimbang. Sebab itu pemimpin ini, macam Tan Sri Raja ini baru kata pemimpin. Daripada orang kata tak boleh menang, mustahil menang. Bila dia jadi pemimpin, bila dia jadi calon, dia boleh merubah pemikiran orang. Termasuk Perikatan Nasional. Dia sendiri pun tak berapa yakin boleh menang mudah. Hantar menteri besar. Saya beritahu, kenapa perlu pentingnya calon kita ini. Calon kerajaan perpaduan ini, calon UMNO Barisan Nasional ini penting bagi bina jambatan antara kerajaan negeri Terengganu dengan Putrajaya. Ini cukup penting. Saya beritahu. Hari mengundi berapa bulan? 2 hari bulan kita hari mengundi, insya-Allah. Saya yakin. Selepas dia angkat sumpah, saya yakin rakyat Kemaman akan dapat merasakan manfaat kemenangan daripada Barisan Nasional di Parlimen Kemaman ini. Dia mesti ada jambatan. Hari ini kerajaan-kerajaan negeri tak ada jambatan, inilah yang menyebabkan pembangunan kerajaan-kerajaan negeri ini terbantut. Apatah lagi kalau perangai menteri besar macam menteri besar negeri Kedah itu. Teruklah Ustaz apa? Datuk Arifin. Teruklah macam mana hampa ni. Aduh, tu kawan aku dululah. Ya Allah. Saya beritahu, saya pun pernah jadi ketua menteri. Hang bergaduh dengan kerajaan besar. Hari-hari hang kata macam tu. Hari besok nak pergi mesyuarat. Lepas tu hang suruh bezakan. Dia kata kena bezakan antara politik dengan kerajaan. Ini bukan, ini manusia lah, bukan plastik lah. Kalau malam hang maki, siang hang nak itu macam mana? Lepas tu kata bohong. Yang dia tu jadi menteri besar. Saya jadi ketua menteri walaupun tak lama 22 bulan. Tapi saya boleh sebut saya buat rumah percuma untuk rakyat. Rumah peduli dia panggil. Hampir 100 biji rumah peduli walaupun 22 bulan. Saya bagi percuma. Orang dulu masa saya buat dia tanya, betul ke percuma? Betul. Saya bagi percuma. Rumah buat atas tanah dia sendiri. Tak ada bayar apa-apa. 100 biji. Jadilah 22 bulan buatlah 100 biji. Saya sambung tanggungjawab saya di veteran. Sebab itu sekarang ni kita pun ada polisi rumah percuma untuk veteran. 85,000. Tahun ni kita buat 42 biji rumah percuma untuk veteran. Mana-mana veteran ada tanah termasuk di sini. Kalau dengar malam ni, ini bukan cerita dongeng. Ni betul. Ni Timbalan Menteri Pertahanan cakap ni. Kalau ada orang kampung ni, ni betul-betul bukan cubaan. Kalau ada di kampung ni, veteran, tak ada rumah, ada tanah. InsyaAllah kita bina 85,000. Cuma ya, tak ada bayar apa-apa. Memang itu keperluan tanggungjawab kita. Tahun ni, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tambah 1 juta lagi. Supaya kita boleh tambah lagi bilangan rumah percuma. Hampir lebih daripada 200 rumah yang kita baiki. Kalau 26,000 rumah sengit nak betul itu 20-30,000 tu memang
lebih daripada 200 rumah yang kita baiki. Setiap tahun memang kita akan lakukan itu. Macam tu juga kalau kita tengok ada veteran yang tak berpencen, yang pendapatan dia di bawah garis kemiskinan itu, kita bagi dia RM300 sebulan. Setahun 3,600. Dan dia orang kata 300 tak banyak. 3,600 tahun. Daripada kita dapat one off 500 tu, baiklah 3,600 tahun, tiap bulan 300. Ini untuk veteran tak berpencen. Orang cakap veteran tak berpencen ni, dah dia tak nak pencen, dia berhenti, buat apa nak bagi lagi? Ya, ramai orang hujah macam tu. Tapi saya sebagai timbalan Menteri Pertahanan, saya pertahankan veteran ini. Sebab apa? Sebab dalam sistem tentera, memang dalam sistem itu dia letakkan tentera ni boleh berhenti pada umur 12, 15, 18 tahun. 21 tahun saja dia boleh berpencen. Tapi sebelum daripada tu dia boleh berhenti. Sebab apa? Sebab tentera saja yang tahu batang tubuh dia. Jadi tentera ni bukan terjun macam ni. Terjun daripada atas tu, 5,000 kaki. Masuk dalam lumpur, menyelanak tengah panas. Baru-baru ni ada berapa orang tentera masuk hospital, berlari tengah panas. Antara hidup mati ya. Latihan pun ada yang berlatih mati. Latih-latih baling bom meletup kat tangan. Meninggal. Bukan senang jadi tentera. Kita baru goreng telur meletup, kita dah lari. Makcik, bukan sedar. Ini telur meletup. Ini bukan telur. Tadi cerita Terengganu tak ada telur Saya pun pelik. Melaka ni, pernah satu masa tu masa zaman saya dulu, saya isytiharkan Melaka adalah negeri pengeluar telur ayam terbesar di Malaysia. Melaka. Nampak negeri kecil, telur banyak. Dia Terengganu tak cukup, dia kata, Hasbi kata ambil daripada Melaka, saya tak pastilah. Tapi Melaka memang antara negeri pengeluar. Sebab apa? Sebab macam kampung saya duduk Duran Tunggal, daripada saya kecil lagi, sekolah rendah lagi, dah ada kilang telur. Orang kampung saya kebanyakannya kerja di kilang tu lah. Kilang telur tu. Ayam pun tak ada dengan ayam tak ada. Apa nak jadi dengan ni? Ya Allah. Ni batutlah kena inilah. Saya rasa Gemamat lah akan jadi pengeluar telur dan ayam di Terengganu ni. Sebab saya fikir Menteri Pertanian boleh berikan keutamaan lah. Saya beritahu memang tak sepatutnya. Saya beritahu di Melaka ada kilang kaca. Daripada China tu dia kilang besar. Sebenarnya bila nak buat kaca ni dia perlu pasir. Pasir khas lah. Dan pasir tu sebenarnya dia ambil daripada Terengganu. Dah orang Terengganu tak tahu nak buat macam mana. Kami ambil pasir buat kaca hantar dekat itu. Melaka yang kaya. Tu ya. Pasir ambil daripada Terengganu ni lah. Tahu saya. Sayanglah negeri kaya. Tak payahlah nak cerita tu tak dapat lah ini bantuan. Sebenarnya negeri Melaka tu apa pun tak ada. Kata orang Melaka lah. Apa benda pun tak ada. Tapi masa saya jadi ketua menteri, lebihan kewangan negeri 60 juta ringgit. Lepas tu datang COVID. Tak ada masalah. Datang COVID ada lebihan 60 juta boleh itu. Tak ada masalah. Boleh saja. Negeri yang tak ada apa, boleh ada telur ayam. Boleh ternak ayam. Melaka antara negeri pengeluar utama ikan keli di Malaysia. Dia terbesar pengeluar ikan keli. Entah mana tanah saya pun tak tahu. Cuma ada sekali dulu orang ternak ikan keli, dia lepaskan air dalam sungai. Dah habis orang Melaka dah air tercemar pula. Jadi kalau kita lihat sebenarnya negeri ni, kalau pemimpin itu boleh berfikir untuk majukan negeri, boleh saja. Saya walaupun 22 bulan, antara benda yang penting yang saya buat 22 bulan, saya ingat lagi. Saya bangunkan pelabuhan negeri Melaka yang dipanggil sebagai Kuala Linggi International Port, KLIP. Nak buat pelabuhan ni bukan senang. Sanusi tu dia boleh cakap lah. Dia nak buat pelabuhan darat. Saya tahu pelabuhan darat, kontainer dan sebagainya. Tapi nak dapat pelabuhan itu, pertama kena bawa projek tu kepada mandi fizikal negara dulu. Kena jumpa dengan semua menteri-menteri ni. Sama ada menteri itu setuju tak setuju. Masa saya dulu, kena berhujah dengan menteri ni satu-satu. Menteri Pelancongan tanya, kamu nak buat pelabuhan tu di bawah tu kamu dah tengok tak? Ada tak bahan-bahan sejarah? Lepas tu tanya Menteri Ekonomi pula, kamu punya pelabuhan tu masuk tak dalam zon ekonomi yang dah dirancang oleh kerajaan? Lepas tu Menteri Pengangkutan pula tanya. Dia kata kita dah banyak pelabuhan. Ini benda saya bukan mereka ni, ini dalam mesyuarat kena nyatakan itu.
Dia kata kita dah ada pelabuhan Kelang, kita dah ada pelabuhan Tanjung Pelepas, kita dah ada pelabuhan kontainer. Nanti kalau kita buat pelabuhan lagi, kita kata ni bukan pelabuhan kontainer, ni pelabuhan oil and gas. Yang kita nak buat di situ, di Melaka itu. Oh, oleh kerana di situ tak ada pelabuhan oil and gas, boleh lulus. Ada 9 kementerian. Lepas tu kementerian, kalau kita tengok alam sekitar lagi lah, EIA. Lepas tu ada HIA. Lepas tu ada SIA. Ini pasal nelayan-nelayan ni, Kementerian Tani. Bila kamu nak buat pelabuhan, apa nasib pada nelayan? Apa penyelesaian pada nelayan? Majlis Fizikal Negara. Lepas tu kena menghadap EIA lagi. Tapi benda yang paling besar yang kita buat di Melaka itu adalah kita berjaya selesaikan masalah sempadan maritim kita antara Melaka Negeri Sembilan. Ini paling susah sekali. Dalam Malaysia ni tak ada negeri termasuk Kelantan Terengganu. Walaupun fikrah sama, akidah sama. Dia tak boleh selesaikan sepadan laut. Tapi saya alhamdulillah hasil kerjasama sebab masa tu sempadan saya adalah masa tu Ahli Parlimen Port Dickson. Saya jumpa Ahli Parlimen Port Dickson. Sekarang ni Perdana Menteri. Saya jumpa Menteri Besar Negeri Sembilan. Beritahu kita nak buat pelabuhan macam ni. Kita perlu selesaikan sempadan. Nak selesaikan sepadan laut, saya ambil orang Melaka tu pergi hantar ke London tu. Pergi cari bahan-bahan dalam library di London itu. Baca balik. Jumpa satu peta. Peta tu adalah peta Syarikat Melayu Melaka. Tahun 1967 lah macam tu. Apa kerja Syarikat Melayu Melaka masa tu? 1967 Syarikat Melayu Melaka mencadangkan penggalian emas dan minyak di Selat Melaka. Hebat Melayu Melaka 67. Jumpa dokumen tu. Dokumen tu ada petanya. Jelas garisnya antara Melaka Negeri Sembilan. Itulah jadi bahan asas untuk selesaikan masalah maritim sempadan laut Melaka Negeri Sembilan. Bukan senang. Tapi sempatlah 22 bulan tu. Akhirnya selesai sempadan ni, 2 menteri besar, ketua menteri sign. Baru pelabuhan tu boleh dibangunkan. Dapat EIA dan boleh bangunkan pelabuhan tu. Sanusi dia boleh cakap. Tapi tadi yang saya sebut satu persatu tadi, kena buat. Dan keputusan itu banyak juga bergantung apa? Kerajaan pusat. Menteri-menteri. Tapi kalau hari-hari hang bodoh. Tengok siapa bodoh. Tu lah. Tu paling senang kalau jadi menteri kan. Sebaik dia tak ada hal dengan menteri di malam Menteri Pertahanan. Saya jaga veteran, tak kira lah mana negara, mana negeri. Tanggungjawab saya lah. Tapi saya beritahu, antara negeri dengan kerajaan pusat mesti bekerjasama. Sebab itu, calon kita penting untuk bina jambatan kita antara Terengganu, Kemaman dan juga kerajaan di peringkat pusat. Dan saya yakin dia akan boleh berperanan. Bukan sahaja untuk Kemaman, bukan sahaja untuk Terengganu, tapi untuk Malaysia juga. Jadi kita boleh tambah seorang lagi yang ada Major General. Seorang General pula masuk. Ni kita tengok macam mana. General Kemaman. Kemaman sepatutnya bangga. Saya beritahu UMNO sepatutnya bangga. Saya sebenarnya tak bimbang. Pakatan Harapan kalau tak dapat undi pun, UMNO sudah boleh memenangkan UMNO. Penyokong-penyokong UMNO kuat di Kemaman ini. Tapi kenapa? Kenapa orang muda penyokong UMNO, mereka tak sokong UMNO? Kenapa? Kerana mereka dimomokkan dengan Islam terancam. Kerana mereka dimomokkan dengan apa? Dengan Melayu terancam. Melayu, Islam terancam kalau politik kita lemah. Kalau politik kita khianat. Kalau politik kita tak stabil. Itu yang mengancam negara ekonomi kita. Kenapa? Kerana kalau politik kita tak stabil, negara kita tak stabil, ekonomi kita tak stabil, yang paling teruk terima kesan adalah rakyat. Dan rakyat terbesar dalam negara kita adalah orang Melayu masyarakat Islam. Itu sebenarnya. Sebab itu kita tak boleh benarkan. Ini persepsi. Politik ni dia bukan hujah sangat. Dia bukan fakta sangat. Dia persepsi. Macam orang tu lah yang pergi Putrajaya. Undang-undang syariah kita terancam. Bila tanya apa ni isu, makcik pun tak tahu beberapa isu ni. Tapi itu. Ambil Putrajaya. Dia pergi undang-undang syariah terancam di Putrajaya tu. Dia punya hujah, kita akan ambil Putrajaya. Apa kena mengena undang syariah tu ambil Putrajaya? Pening. Tapi kita dah macam mana?
Kita pun takbir, Allahu Akbar. Tu ya, bila tanya takbir apa? Semangat, tu ya. Kita pun undilah. Kerana agama kita terancam, Islam terancam, undi kita. Ini yang berlaku dalam negara kita. Ini yang dikatakan gelombang hijau tu. Sampai ke sini, sampai ke Maman, gelombang tu. Sebab apa? Tak boleh berlaku begitu. Kalau politik kita lemah, perpaduan kita tak dapat dibina, yang paling terkesan adalah kita orang Melayu, masyarakat Islam. Saya selalu sebut, saya ada satu tema saya. Tema saya, Islam tu diturunkan untuk hilang 3 perkara ni. Kita tak payah ceritalah kerajaan tu kerajaan Islam ke, nama dia Islam ke, apa Islam ke. Dia 3 perkara ini mesti hilang di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat, di kalangan manusia. 3 hilang ni, dia ikut ciri-ciri Islam. Pertama, dia mesti hilangkan kelaparan orang. Mana-mana negara, kalau banyak orang lapar, dia tak ikut apa yang diturunkan oleh Islam. Sebab itu tugas kita, antara perkara paling penting dalam masyarakat badani ni, adalah lihat balik isu-isu miskin tegar ni. Itu memang benda teras. Yang kedua, hilangkan kejahilan. Terutamanya kejahilan dalam TikTok. Ini antara orang yang berusaha nak hilangkan kejahilan dalam TikTok. Pualah dia bercakap, berbuih, duduk terang. Tapi bagus. Ada faktanya, rasional. Tapi yang lain tu dah Allah dalam TikTok tu. Tengoklah apa nak berlaku. Kita percaya ya. Itu yang banyak orang Malaysia kena scam ni. Dia percaya. Dia hantar kat kita kunci kereta. Dia hantar kunci kereta, dia kata, makcik dah menang kereta BMW. Dia hantar kunci BMW. Dia kata, kereta makcik ada dekat Port Kelang. Ni kuncinya, dia kata. Port Kelang kena bayar cukai RM4,000. Dapat bayar cukai RM4,000, makcik akan dapat kereta berharga RM320,000. Kita pun alamak, kunci dah ada kat tangan. Kereta dah ada tu, tunjuk gambar kereta kat Port Kelang. Bukan kata makcik, topa pun saya silap percaya. Bayar RM4,000. RM4,000 hilang, kereta tak dapat kunci tadi. Kunci BMW. Tu ya, scammer. TikTok pun macam tu. TikTok pun macam tu. Sebab itu kita, antara tugas yang saya sebut, hilang kejahilan kita. Kita harus tahu mana betul, mana salah. Mana sentimen, mana fakta. Dalam isu syariah, pertahanan syariah, kata tahu. Di parlimen, didedahkan. Kes itu bermula daripada tahun 2022 lagi, Mei 2022. Kata Menteri Bekas Menteri Undang-Undang, Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Taqiyuddin. Dia kata dia bukan Menteri Undang-Undang masa tu. Kamu dah duduk dalam kabinet. Timbalan Presiden PAS ada dalam kabinet. Presiden PAS ada tak dalam kabinet masa tu? Dia menteri apa? Presiden PAS. Dia bertaraf menteri. Masa tu kenapa dia tak bantah? Masa tu kenapa dia tak jumpa dulu Nek Elin duduk? Dia sebenarnya dalam mahkamah ni dia ada 2. Pertama, kamu boleh ada ni, libat urus dulu. Budi bicara dulu, bincang dulu. Kalau tak boleh baru orang bawa masuk mahkamah, kan selalu kita sebelum nak saman tu bincang lah dulu kan. Bincang, tak boleh dah. Hati kerah juga. Aku lawan, saman. Baru tu. Bulan Mei tahun 2022. Kenapa sekarang dia kata, kita tak pertahankan undang-undang syariah? Kata Presiden PAS, kalau kerajaan ni tak bertindak, dia akan bertindak. Ini dalam parlimen. Kita boleh dengar. Dia kata kalau kerajaan ni tak bertindak, dia akan bertindak. Ikut cara dia. Masa dia jadi kerajaan, kenapa tak bertindak? Kenapa tak panggil Nek Elin? Dia ada kuasa. Kalau Perdana Menteri masa tu tak buat keputusan, dia sendiri boleh keluar daripada kerajaan itu. Kerana apa? Tahan kesyariah itu. Dia tak bertindak. Bila Datuk Tuan Ibrahim ditanya kenapa tak bertindak, dia kata dia tak tahu. Ya Allah. Dia menteri dalam kabinet. Senang kalau macam tu, dia tak tahu. Mana kita tahu? Sekarang baru kita tahu. Bila kita dah tahu, ini badani punya hal. Apa nak jadi? Ini sentimen.
Jadi kalau kita tak percaya pun, kita pun betul lah. Ya Allah, kerajaan Madani apa nak jadi? Undang-undang syariah pun dia langgar. Kita pun tak tahu jom pangkal. Ini yang berlaku. Melayu macam tu. Melayu hancur. Apa nak jadi pada Melayu? Melayu jadi macam tu lah. Macam di Kedah tu lah Melayu tu. Tu yang jadi Melayu. Tu. Saya pun sentimen. Tak boleh. Politik kita tak boleh lagi berdasarkan kepada sentimen ni. Kita mesti satu padukan rakyat. Yang mana dah pergi jauh sangat tu, saya beritahulah bersatu ni tak lama. Saya tu sekarang beritahu. Model dia, saya bukan tak pernah berkawan dengan bersatu, pernah berkawan. Memanglah, kita tahulah. Datuk Seri lagi lama dengan UMNO. Kan? Dengan bersatu tu lagilah daripada tu. Kenal sangat-sangat. Di Malaysia ni, kan? Semua parti berasal daripada UMNO ni. Kecuali DAP je tak berasal daripada UMNO. Yang lain semua ada kaitan dengan UMNO. Semua ada kaitan. PAS pun daripada UMNO juga. Bacalah sejarah PAS. Tu Haji Ahmad Fuad kan. Orang PAS tak percaya. Kalau orang PAS masa tu, kalau dia kata dia daripada UMNO, kena sepak tu. Apa itu? PAS daripada UMNO, amanah daripada PAS. Itu ya. Dia kuat ni dulu ni. Baik dia sedar sikit. Saya beritahu, sentimen ni tak boleh. Kita kena duduk dalam realiti kehidupan kita. Sebab itu Terengganu ni sebenarnya, macam Kemaman ni, Datuk Seri Zahid sebut betul. Ini kursi UMNO Barisan Nasional. UMNO sokong bersatu menang. UMNO sokong PAS menang. Penyokong-penyokong UMNO, orang UMNO, dia sokong kembali UMNO. UMNO akan menang dalam pilihan raya di Kemaman 2 hari bulan nanti. Itu sebab kestabilan politik dalam negara kita yang dibawa oleh bersatu itu takkan lama. Dan kita boleh tengoklah perpecahan dalam bersatu. Sebab apa? Bersatu ni, Perikatan Nasional ni, dia bohong ahli-ahli dia dan penyokong dia. Satu kali kamu bohong, orang boleh percaya. 2 kali kamu bohong, mungkin orang percaya lagi. Tapi kalau dah berkali-kali kamu bohong, apa pembohongan dia? Pembohongan paling besar yang dia beri kepada ahli-ahli dia, nak ambil kerajaan ni lah. Bulan 3, insya-Allah bulan 3 Syekh, kita kerja. Bulan 6, bulan 6 insya-Allah. Ini sampai akhir dia bohong ni, Kemaman ni. Kalau menang Kemaman, dapat Putrajaya. Itulah kerja dia, bohong. Akhirnya rakyat akan hilang kepercayaan. Saya tak nafikan. Bila nak ambil kerajaan itu bukan kata masyarakat luar bandar. Bukan kata orang kampung. Bukan kerajaan di peringkat tinggi pun. Tan Sri pun percaya. Tapi akhirnya kita sebut, janganlah bohong rakyat. Demokrasi kita ini, bila kita dah habis pilihan raya, kita kena ada kestabilan. 5 tahun memimpin, kita rancang. Nak buat perubahan, pilihan raya umum akan datang. Pilihan raya umum yang ke-16. Buatlah perubahan. Pilihlah Perdana Menteri yang baru. Tapi kestabilan ini kena ada. Sebab itu saya yakin, dalam pilihan raya di Kemaman ini, kita harus mengambil kesempatan-kesempatan ini. 7 hari adalah hari yang paling penting bagi kita. Kena bekerja. Kena yakinkan orang muda di kalangan anak-anak kita. Saya tak nafikan. Anak muda, kita tak marah pada dia. Kenapa? Sebab maklumat orang muda ni TikTok ya. Dia kawan-kawan, dia baca TikTok daripada kawan-kawan. Kita tak nafikan bahawa mereka berbelanja lebih daripada 130 juta untuk TikTok. Mereka membelanjakan wang yang cukup banyak. Sebab itu kalau kita tengok selepas daripada ni, tengoklah nanti. Dengan kes-kes daripada Jana Wibawa ini, berapa banyak wang daripada rakyat, laporan Ketua Audit Negara, kita boleh tengok. Kita kehilangan banyak dana negara. Termasuk kalau kita tengok ni lah. Yang sebab kita kena ada pilihan raya balik ni adalah kerana apa? Kerana politik wang itu. Kerana rasuah itu. Jadi dia menyusahkan rakyat. Dan kita tahu bahawa rakyat, waktu COVID-19 rakyat memang susah. RM100 bagi rakyat cukup berharga. Tapi kalau dia guna modal politik daripada itu, yang beri kesan adalah kepada kita. Sebab itu kalau kita berikan, sampaikan kembali, kalau kita tengok macam di Pelangai, kalau kita tengok macam di Pulai,
Memang betul pilihan raya 6 negeri penjawat awam masih lagi tak beri keyakinan kepada kita. Sebab apa? Sebab diberikan keyakinan kononnya pilihan raya 6 negeri ni akan menang, kita akan ambil Putrajaya balik selepas 6 negeri ni. Memang penjawat awam. Bukan kata penjawat awam tu orang biasa. Kita tengok macam bos saya. Saya tak bertanding pilihan raya 6 negeri, bos saya bertanding. Tok Mat bertanding. Salah satu daripada dia punya peti undi itu adalah tentera di kem Sendayan tu. Dia Menteri Pertahanan. Tentera yang dia jaga tu pun tak bagi undi kat dia. Betul-betul demokrasi negara kita ni. Aduh. Saya kata Tok Mat lah. Nasib baik negara kita demokrasi kan. Baguslah macam tu kan. Tak bagi. Tentera yang dia jaga tu. Punyalah kawan tu dah bagi rumah keluarga. Lah Tok Mat ni, saya kerja dengan dia senang lah dengan Tok Mat ni. Bila saya kerja dengan dia jadi timbalan menteri, dia dah beritahu dah saya apa tanggungjawab saya. Pada veteran, saya kena jaga perhebat pusat latihan. Jadi saya senang kerja dengan dia. Kan? Dia pun kalau kita tengok lemah lembut dia kan. Kalau dia dalam parlimen tu kan. Yalah Tok Mat ni walaupun dia lemah lembut tetapi dia segegah juga kita tu kan. Kalau tak betul kena segegah kan. Tarik balik tu sekali dua kali kena juga tarik balik tu kan. Jadi kalau kita lihat orang macam tu pun sekali tengok apa kesan dia. Kan persepsi. Persepsi kerajaan ni nak berubah dan sebagainya. Sebab itu persepsi ni sebenarnya harus kita betulkan balik. Terutamanya kepada anak muda. Saya tak nafikan macam saya sebut tadi, mereka dapat maklumat daripada itu. Tapi sedikit demi sedikit kita tengok simpang jeram, kita tengok undi-undi polis kita di Pulai, di Pelangai. Jadi kita boleh lihat bahawa sedikit demi sedikit penjawat awam sudah beralih kepada apa yang kita sebut sebagai government of the day, kepada kerajaan yang sedang memerintah itu kerajaan madani pada hari ini. InsyaAllah. Sebenarnya penjawat awam ni juga mewakili majoriti sokongan orang Melayu. Saya tak nafikan. Sebab itu kita harus meyakinkan pertama diri kita sendiri. Bahawa kerajaan ini adalah untuk masa depan Malaysia sebenarnya. Yang kita sedang perjuangkan adalah masa depan kita. Dunia memang menghadapi masalah banyak krisis. Sama ada melibatkan ekonomi, sama ada sosialnya, ataupun cuaca ni pun dah jadi krisis dah dalam negara kita. Bukan mudah. Kalau kita tengok ni di Terengganu ni. Saya datang Terengganu kata Alhamdulillah lah tahun ni dia kata Terengganu tak berapa banjir dia kata. Dia tengok tengah hujan ni aku kata orang Terengganu ni pun satu hal juga dia kata. Tengah hujan ni dia kata Kelantan yang teruk lagi dia kata. Dia banding dia dengan Kelantan. Siapa yang nak tenggelam dulu? Apa nak jadi pemikiran macam tu? Ni tengah hujan ni. Bukan mudah. Dan saya tahu bahawa setiap kali banjir kita menghadapi banyak kos daripada bencana. Malaysia sudah menjadi sebahagian. Sebab itu bila Tok Mat dia jadi Menteri Pertahanan, antara benda utama yang dia berikan arahan, dia kata kalau ada bencana, terutamanya banjir, tentera mesti turun, tak payah tunggu arahan dia. Ini yang dia berikan arahan. Sebab itu kita peruntukkan ada baru-baru ni dana bencana tahun ini. Bermula tahun ini 10 juta untuk beli peralatan-peralatan untuk ni banjir ni, bot tentera tu bukan semua. Kalau bot besar kapal tentera laut tu nak lalu mana ke Terengganu ni? Nak pergi banjir, kan? Jadi dia mesti ada bot khusus untuk bantuan banjir. Tak payah tunggu arahan dah. Banjir ya. Dan satu lagi saya beritahu calon kita ni, Tan Sri Raja ni, saya beritahu. Tadi saya pergi rumah veteran. Saya dah tanggungjawab, saya jaga veteran. So hari ni saya pergi rumah-rumah veteran ni. Ada rumah yang saya pergi, saya tengok gambar di dinding tu. Di dinding rumah veteran ni. Veteran tu tadi umur dia 70 lebih ke 84 tahun macam tu. Saya tengok gambar-gambar tu. Banyak gambar yang dia letak kat situ adalah gambar general ni. Gambar Tan Sri Raja ni. Tak ramai orang letak gambar orang dalam rumah dia lah. Kecuali kalau dia nak letak gambar raja ataupun gambar Perdana Menteri. Atau gambar anak ahli keluarga. Dia letak gambar general dalam rumah dia. Saya tunggu pegawai saya tadi ambil gambar-gambar tu. Menunjukkan bahawa calon kita ini, dia dekat dengan rakyat, dekat dengan masyarakat. Bukan senang tau, gambar saya, pengundi saya tak letak dekat rumah dia. Saya jumpalah dekat kalender. Saya bagi dia kalender, ada gambar saya. Tapi gambar yang saya tak letak.
Kalau letak dekat rumah ibu tunggal bahaya. Itu risau kan. Gambar kalender. Kalender ada. Tapi lah ini letak gambar-gambar jasa general tu dengan dia. Menunjukkan bahawa general ini dikala dia berkhidmat, dia dekat dengan anggota. Rumah saya pergi, bukan rumah pegawai, rumah sarjan. Rumah private saya pergi. Rumah general saya tak pergi. Sebab saya nak lihat apa bantuan Jabatan Hal Ehwal Veteran itu yang boleh kita salurkan kepada anggota pertahanan kita. Jadi, cara saya, kalau kita nak buat polisi, kita mesti pergi tengok dengan mata kita dulu. Apa yang dia tak cukup? Apa keperluan dia? Berapa belanja dia? Berapa banyak lagi kita nak top up? Sebab itu, pada zaman kita, zaman sekarang ni, Kerajaan Madani saya dengan Tok Mat, memang veteran ini, saya daripada awal tahun sampai sekarang, kita ada dialog, tanya apa tak puas hati, macam mana kita nak selesai, lepas kita selesaikan, boleh tak cara macam ni? Rumahan, kita ada kesihatan dia, kita ada pendidikan anak-anak dia, dan yang terakhir yang kita buat ini adalah empower veteran ini. Saya beritahu Tan Sri Raja ni, dia ada satu, masa dia jadi pengurusi LTAT tu, masa dia jadi general, dia tak sempat nak buat. Jadi dia beritahu saya, dia kata antara benda yang dia minta saya buat, yang sedang saya usahakan, adalah dia minta anggota-anggota Badan Pertanian dah setuju berikan lesen itu. Lesen laut dalam ni, ini bukan orang lain punya lesen, veteran bekerja, tak. Itu milik dia. Kalau veteran tu 20 orang itulah milik dia, sama ada dalam bentuk koperasi, kita bagi dia lesen, dia boleh tangkap ikan dia.